Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Salatul al-kusuf wal khusuf. Dia panggil salat dua gerhana. Al-kusuf tu gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Jadi ulama fiqh ni dia bezakan pasal senang nak kira kusuf, khusuf. Tapi dua-dua tu boleh tukar. Kita nak kata gerhana kepada matahari, khusuf kepada bulan, boleh pakai dua-dua. Jadi kata di para ulama, hukum solat gerhana ini iaitulah sunnatun muakkadah, sunat yang besar. Maka sunat bagi setiap orang muslim melakukannya. Jadi bila kita tahu gerhana berlaku, jadi kalau kita duduk seorang, kita duduk jauh dengan orang, solatlah. Tapi kalau ada iklan nak tahu awal lagi, orang masjid dah beritahu, kita pergi solat di masjid. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah, berlakunya gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun solat gerhana, fa'afaqa ma fa'atala al-qiyam. Nabi kita berdiri lama sekali. Ada riwayat yang kedua kata lebih kurang lama dia aja baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu rakaat yang pertama. Kemudian rakaat, kemudian dia rokok, fa'atala rukuk, dia panjang pula rokok tu. Kemudian dia bangun, kemudian ingat, dia punya gerhana itu dalilnya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka solat gerhana ni bagaimana kaifiat dia? Mudah je lah. Bila berlaku gerhana, muazzin akan panggil as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Jangan duduk azan. Azan tak ada dalam gerhana. Kita panggil salatu jami'ah, mana nak suruh berkumpul orang. Jadi bila berkumpul, maka imam akan salat. Jadi solat dia sedikit berbeza dengan lain. Sebab dia dua rakaat tapi ada dua kali rukuk. Satu rakaat, dua kali rukuk. Jadi kita takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah, lepas tu kita rokok. Sudah rokok, sami Allahu liman hamidah, tutup balik tangan, Bismillahirrahmanirrahim, baca balik Bismillah, dan baca surah semula. Jadi yang pertama tadi Al-Baqarah, rakaat yang kedua lepas pada rokok yang pertama tadi baca pendek sikit pada yang pertama. Mana kalau hak tu Baqarah tu 200 berapa ayat, yang kedua ni 200 ayat. Kemudian barulah kita rokok. Lepas rokok i'tidal, baru sujud. Jadi sujud tu lepas tu naik rakaat yang kedua sama juga, baca Al-Fatihah, baca surah, kemudian rokok. Lepas rokok bangun balik, bangun semula, masuk balik tangan ke dada, baca balik Al-Fatihah dan terusnya ayat balik. Jadi dia panggil itu, dia kata pelik sikit. Sebab apa pelik? Sebab gerhana itu pelik. Matahari biasanya berjalan lancar, tiba-tiba gelap. Maka oleh kerana dia gelap, jadi solat dia pun berbeza. Jadi satu rakaat dua kali rukuk. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jelas dalam hadis-hadis yang sahih, itulah cara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma timbul masalah, kalau solat gerhana bulan, sesalah masalahnya, kita akan baca kuat. Kalau gerhana matahari, boleh tak imam baca kuat? Macam solat raya dengan solat Jumaat. Jadi di sini berlaku perbincangan para ulama. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, jaharan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusuf bi qiraati. Nabi kita baca kuat, baca dengan suara yang nyaring dalam solat khusuf. Maka kata di Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, dia kata ikhtalafa ahlul ilmi fil qiraah. Berbeza pandangan ulama tentang bacaan dalam solat kusuf gerhana matahari. Jadi di antaranya Imam Malik, Imam Ahmad dan ramai lagi imam lain kata yarawnal jahra, kita boleh baca kuat sebagaimana solat Jumaat. Solat Jumaat kita baca kuat sebab bacaan itu panjang. Jadi kalau siapa Baqarah duduk dia saja, 1 jam lebih juga tu, berdiri senyap gitu. Jadi macam mana makmum nak sesat? Jadi dia kata baca kuat.
Wa qala Syafi'i la yujharu biha. Jadi dalam mazhab Syafi'i kata tak, kalau solat tengah hari kena perlahan. Sebab ada dalil lagi dalam hadis At-Tirmizi kata baca perlahan. Cuma di sini para ulama mengatakan, buat kesimpulan, dia kata al-amru fi wasi'. Dalam isu ni, perkara ini luas. Majoriti ulamanya baca solatul kusuf walaupun solat tengah hari, pagi, tengah hari, tapi dia tetap seperti solat Jumaat. Kalau kita nak kata mana boleh tengah hari baca kuat, solat raya tengah hari, solat Jumaat siang hari. Jadi dia kata oleh kerana dia ni pun termasuk dalam solat yang bersebab dan bacaannya nak panjang, maka boleh kita baca kuat. Tapi anda sebut di sini supaya selesai masalah. Mungkin ada setengah imam akan baca kuat, setengah imam baca perlahan. Kalau nak baca wadduha, baca perlahan pun tak apa. Tapi kalau nak baca 2-3 muka surat, jadi kita baca kuat lah, barulah makmum boleh dengar bacaan kan. Itu dari sudut bacaan. Sudut bacaannya ada pandangan di sini. Aisyah kata jaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusuf. Jadi ulama mazhab Syafi'i kata ini untuk bulan, ada untuk matahari perlahan. Baik, timbul lagi satu lagi masalah. Orang ni mari lambat, kita pergi lambat, imam selesai daripada rokok yang pertama, sudah ada rokok, dia bangun baca semula dah. Sempat ke tak sempat rakaat atau tak sempat? Kita ingat kan waktu kita mari pagi Jumaat sujud sejadah, kalau lepas pada sujud tu imam bangun tataja apa junubuhum, kita masih lagi dapat rakaat. Adakah solat gerhana ni sama tu juga? Jawab di para ulama, tidak. Siapa dia tak sempat dengan rukuk yang pertama tadi, maka dia kena tambah lagi satu rakaat lepas pada imam bagi salam. Jangan kata dah lagi dia bangun, dia rukuk dah tadi tu, cuma jangan tambah. Jadi kita kena tambah, lepas pada tu kena bangun, maka kita kena bagi tambah satu rakaat tapi 2 kali rukuk juga. Jangan kata kita dah tadi yang kedua jadi sekali ya tambah tu. Alah, dia kata kena tambah 2 rukuk sebagaimana yang sabit dalam hadis yang sahih. Jelas di situ. Jadi timbul lagi satu lagi soalan yang ketiga yang banyak ditanya, iaitu tentang khutbah. Boleh ke, ada ke tidak khutbah selepas daripada salat khusuf? Jawabnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Aisyah kata apa dia? Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salat, faqataban nas, Nabi kita berkhutbah. Fahamidallah, alhamdulillah, wa athna alaihi, puji Allah Taala. Kemudian Nabi kita sebut inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, matahari dengan bulan ni tanda-tanda kekuasaan Allah azza wa jalla. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi, dia tidak gerhana kerana orang mati ataupun orang hidup. Sebabnya kebetulan hari berlaku gerhana anak Nabi Ibrahim wafat. Jadi adalah kepahaman yang kata oh matahari gerhana sebab mati. Macam kita hari ni juga, kalau mati orang tu kau tengok di langit ada tulis Allah. Macam-macam zaman internet ni banyak cerita berlaku pelik-pelik kan. Jadi Nabi kata tak ada kena-mengena dengan orang mati orang hidup. Ini tanda kekuasaan Allah azza wa jalla. Jadi panjanglah khutbah gerhana ni, nanti dengar imam baca nantilah bila berlaku gerhana. Cuma timbul di sini mazhab jumhur ulama salaf dan juga mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian daripada Imam Ahmad mengatakan sunat khutbah. Khutbah itu dibaca selepas solat. Macam solat raya. Jangan khutbah dulu lepas solat raya. Kemudian berapa kali khutbah? Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Majmu' wa bihi qala jumhur salaf. Jadi khutbah tu ulama salaf, jumhur salaf mengatakan sunat kita khutbah. Jadi mazhab Syafi'i kata khutbah 2 kali seperti salatul Jumaah. Macam sebuah kali yang pertama duduk bangun pula. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang Nabi kita khutbah tadi tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi kita duduk tengah-tengah. Cuma dia khutbah lepas tu sudah. Jadi ada sebahagian ulama lain kata khutbah itu hanya sekali saja. Jadi kata di para ulama yang buat kajian tentang masalah ini,
dia kata masalah ini al-amru fi wasi' duwatul was. Jadi kalau imam baca 2 kali sebagaimana ikut dalam mazhab kita, tidak jadi masalah. Kalau dia nak baca sekali sebagaimana mau'izah ceramah pun, insya-Allah tidak menjadi masalah. Jadi kita beri awal-awal lagi maklumat supaya para jemaah boleh jelas bahawa perkara ini yang pertama sekali satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita abai. Jangan kita cuai. Kalau boleh pihak pejabat pun maklumlah kepada pegawai-pegawai dia, semua pergi ke masjid. Bukan ya dalam hadis Nabi baca Baqarah ya. Pernah sekali berlaku gerhana. Jadi bila orang suruh anak jadi imam, kita beri taklimat lagu ni. Kata saya insya-Allah malam ni baca Baqarah. Nak baca surah Baqarah ni. Katanya bila anak takbir tu ramai lagi keluar. Dia kata Baqarah ni berat 2 juz setengah. Kita tak kata nak baca satu surah, nak baca surah Baqarah, baca ayat kursi dengan amanah Rasul, tak Baqarah dah lah tu. Nah, baca alif lam mim dulu mula-mula ni, dia lari habis dah. Semangat tu kuatnya lari. Jadi kita pun jangan imam tak sedut ugut orang lah, tak sedut ugut. Zaman orang takut ke ibadat ni, kita galakkan mereka, marilah kita baca. Kita nak suruh baca wadduha pun tak apa, kita baca. Yang penting jemaah mari solat, kerana ini satu sunnah. Satu sunnah. Kita dah anjur benda-benda yang Nabi tak anjur pun. Banyak. Kadang-kadang setiap minggu buat solat sunat tasbih perdana. Tak ada dalam hadis Nabi suruh tasbih perdana baca setiap minggu, baca beramai-ramai. Tak ada. Kita buat penuh masjid. Tapi ni sunat yang dianjurkan, yang disunahkan berjamaah macam ni, kita tak mari pula. Jadi kadang-kadang kita melebihkan satu benda, tapi kita tinggal benda yang patut dilebihkan dalam masalah seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan para jemaah bersedia untuk salat salat al-kusuf gerhana, sama ada matahari ataupun bulan. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi kita sebut lagi, lepas pada kita salat tu fazkurullah, sebutlah nama Allah Taala, wa tasaddaqu, dan banyak sedekah. Jadi nak mari semaya gerhana tu banyak sedekah lalulah. Keluar daripada masjid tu tak jumpa cara orang tabur masjid banyak gitu. 2-3 tabur ada bismillah gitu. Ini di antara galakan yang diberi. Jadi dia suruh kita salat dan juga kita bersedekah. Jadi insya-Allah pakat bawa. Jangan terlupalah nak mari solat atau bawa duit banyaklah insya-Allah taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.